COVID-19 boleh dicegah dengan cara mengamalkan hidup yang bersih dan SOP yang tertentu bagi mengelak penularannya. Kebersihan juga perlulah dijaga secara menyeluruh, termasuk kebersihan diri, keluarga, tempat tinggal dan pakaian yang digunakan. Kali ini, kita akan menyelami sebuah hypermarket di Lembah Kelang bagi mengetahui bersihkah anda. Sebelum ini, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menggesa rakyat meningkatkan amalan penjagaan kesihatan bagi menghindari diri dan ahli keluarga daripada dijangkiti COVID-19. Perdana Menteri turut mengingatkan orang ramai supaya sentiasa memastikan diri masing-masing dalam keadaan bersih selain menggunakan topeng muka dan mencuci tangan menggunakan cecair pembasmi kuman. Persoalannya di Malaysia, adakah rakyat kita benar-benar menjaga kebersihan agar virus ini dapat dibasmi tanpa menular kepada perumah yang lain? Kalau untuk kita sanitize untuk biasa macam equipment, biasanya equipment itu kita lebih kurang dalam setiap 2 jam satu kali. Untuk travelator kita pun setiap 2 jam satu kali. Kalau apabila malam sudah tutup, kita akan hold satu kedai semua, hold kedai akan sanitizekan semualah. Pada pelanggan memang biasa pelanggan memang ada pun macam diorang ada takut sikit, tapi kita akan bagi tahu kepada kita punya pelanggan datang kita tempat kita ini memang safe sebab kita dari luar masuk jam kita dari sentiasa kita ada setiap kali itu shopping trolley dia akan mesti ada sanitize dari luar sampai dalam, dan kita kat dalam kita semua equipment untuk including sama dengan customer kita semua diorang pegang barang semua memang ada sentiasa sanitize. Jalan memang kita ada jaga macam depan kaunter diorang biasa diorang tengah nak bayar macam kita memang adalah 1 meter yang macam tempat sayur diorang bertimbang macam pun ada 1 meter untuk diorang untuk yang jarakan. So tempat ikan ayam semua kita pun memang ada jarakan garisan untuk jarakkan semua pelanggan. Memang kat luar sana diorang akan jaga ikutkan itu SOP yang satu 1 meter untuk macam tu lah. Langkah membendung jangkitan COVID-19 tidak akan berkesan sekiranya masih lagi ada individu-individu yang enggan mematuhi saranan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, bagi pendapat saya rasa tipulah masyarakat kita tak sedar lagi ataupun tak tahu lagi tentang vaksin sebab itu perkara yang kita cakap hari-hari perkara yang kita update hari-hari tentang COVID dan semua orang masih di rumah, memang tak masuk akal lah kalau diorang masih tak tahu atau tak sedar tentang apa sebenarnya yang tengah berlaku dengan negara kita. Tapi nak kata diorang leka atau tidak, saya rasa masih lagi ada segolongan mereka yang tidak lagi begitu confident ataupun tak begitu nak kehadapan untuk mengambil vaksin. Mungkin disebabkan maybe ini pandemik yang baru, virus yang baru, vaksin yang dicipta yang baru. So masih ada kesangsian tentang vaksin. Walau bagaimanapun kita nak bagi tahu lah, satu pandemik ni bukannya negara kita je, dia seluruh negara. Dan kita saya nak serulah dan saya nak ingatkan bahawa vaksin ni benda yang memang antara salah satu yang berjaya mengawal penyakit, bukan daripada history, daripada sejarah kita tengok seperti penyakit polio, penyakit TB, semua tu berjaya kita kawal dan tak menjangkit disebabkan vaksin. Dan jika kita nak kata yelah vaksin ni baru, tak tahu apa dari punya side effect atau apa komplikasi dia akan datang, maybe memang ada kebenaran dia, tetapi kalau kita tak ambil apa yang akan berlaku dengan generasi akan datang, apa yang akan berlaku dengan negara dan seluruh dunia kalau semua orang berfikiran macam tu, kan? Yang penting kita kena tahu dan boleh mempertimbangkan yang mana membawa lebih keburukan, yang mana yang membawa lebih kebaikan. Kita tahu
sampai sekarang vaksin tu peratusan yang membawa keburukan tu sangat rendah, side effects tu sangat rendah berbandingkan dengan kebaikan ataupun apa yang kita boleh capai dengan herd immunity ataupun semua orang vaksin beramai-ramai kan. So kita dapat menyelamatkan nyawa kan? Walaupun kita rasa saya rasa saya takkan sakit COVID, tapi apa yang akan terjadi kepada orang yang sayang, kita tak boleh nak confirm, dia takkan dapat kan. Dan virus ni semakin menular dan ada mutasi dan semakin teruk. Setahun lepas kita tengok tak ada pula dengar cerita pregnant ladies ataupun ibu yang mengandung yang teruk, yang meninggal disebabkan COVID kan. Tapi sekarang boleh dikatakan dalam ICU tu penuh dengan pesakit-pesakit yang mengandung. Ya? So virus ni mungkin mutasi dia makin teruk dan kejadiannya semakin menyedihkan. Dan sekiranya kita tak nak buat apa-apa, kita masih tak nak vaksin, apakah langkah untuk mengawal daripada merebaknya penyakit ni? Kan? So kita kena cari satu manusia yang bertanggungjawab. Okay? Walaupun kita tak nak, kita fikir benda tu tak penting untuk diri sendiri, tapi fikirkan orang yang kita sayang. Itu yang saya selalu titik beratkan dan saya selalu emphasize lah. Fikirkan orang yang you sayang. You vaksin bukan untuk diri you sendiri saja, tapi untuk anak-anak you, untuk mak bapak you kan, untuk isteri you yang mengandung. Dan kalau kita fikir diri sendiri, memang takkan sampai ke mana lah kalau semua orang berfikiran macam tu. So saya rasa saya nak nasihatkan lah, fikirlah 2 kali. Kita tahu selamat vaksin tu for now tak ada isu ya, semua pun kebanyakan memang tak ada isu. So tolonglah datang vaksin. Okey, COVID ni kita tahu dia sejenis virus ya. Bila virus tu sampai ke sekarang belum lagi ada ubat yang spesifik untuk COVID. Yang kalau kita makan confirm tak dapat COVID atau confirm akan baik atau peratusan untuk baik tu tinggi kan. Sebab kita tahu kalau COVID tu bila dia kena jangkitan yang severe kan, dia ada cat 1 kan, kategori 1 sampai kategori 5. Dan bila dia kategori 4 ke 5 tu kita dah risau sebab dia memerlukan bantuan pernafasan dan menyebabkan you punya paru-paru tu dah jadi teruk ya. Walaupun you dapat comeback ataupun you dapat baik dan pulih daripada penyakit COVID yang teruk, kehidupan you atau kualiti hidup you akan terjejas. Sebab you dah tak boleh bernafas macam biasa. Paru-paru tu kalau dah berparut dan dah ada masalah nak reverse memang susah. Lebih kurang tak boleh lah. Cuma yang you boleh buat is kalau you rehab. Maksudnya you betul-betul you exercise paru-paru yang betul-betul kena hari-hari buat dan you kena kuat dengan susah nafasnya, you kena exercise. Tak senang. So jangan, saya cakap okay, you mungkin umur 40 tahun, you mungkin dapatlah come out of COVID. Kalau you dapat severe COVID kan, you dapat berjaya, you dapat sihat balik kan, keluar daripada jangkitan tu. Tapi you punya paru-paru lebih teruk daripada orang yang berumur 80-90 tahun. So you ada masa jangka hayat you lama lagi nak hidup dengan paru-paru yang you nak jalan naik tangga pun tak boleh. So macam mana kita nak bagi tahu you betapa pentingnya vaksin ni untuk menolong. Bukan, memang okey dapat vaksin pun dapat juga. Kenapa nak vaksin? Ya, memang banyak orang cakap macam tu. Tapi jangan salah faham. Kita tak nak sampai cat 4 dan 5 yang menyebabkan you ada permanent damage ataupun kerosakan yang memang teruk pada paru-paru yang memang tak boleh nak buat apa, yang you hidup lagi 20-30 tahun dengan oksigen ataupun tak boleh bernafas secara sendiri, tak boleh bernafas macam orang biasa kan. Muda lagi, anak masih kecil, nak lari-lari macam mana? Itu kita akan fikirkan lah. Bila kita tak nak buat sesuatu tu, kita fikirkan apakah dia punya consequences kan, dengan kita punya keputusan tu. Okey, buat masa sekarang nombor semakin meningkat dan walaupun kita vaksin dan cuba bagi semua orang datang vaksin, suruh orang bergegas datang kan, masih lagi belum ada positive result yang kita nampak. Tetapi kalau kita berterusan tidak menolong kerajaan dan sesama sendiri masih lagi tak ada kesedaran untuk datang beramai-ramai dan vaksin, kita takkan dapat herd immunity tu. So dan kita takkan boleh balik ke norma
dahulu. Sekarang kita kena hidup dengan norma baru yang saya nak bercakap pun susah. Saya rasa saya sesak nafas dengan double mask ni. Sampai bila kita nak macam ni? So kita perlukan herd immunity ni. Sekarang ni kita baru peratusan yang divaksin cuma 38%. Okay? Dalam satu populasi negara kita. Kita memerlukan 80%. So macam mana kita nak reach 80% tu kalau kita masih lagi bersyakwa sangka, teragak-agak, ya? Masih tak nak lagi, masih anti-vaksin. Okay, if you are anti-vaksin dan you masih ada semua tu, apakah solution dia? You nak berterusan macam ni? You nak anak you tak bersekolah? You nak anak you tak bermain di luar? Kita tak nak macam tu. So, saya tak nak anak saya dibesarkan duduk dalam rumah. Tak kenal orang. Banyak orang cakap sekarang anak-anak semua dah lambat nak bercakap. Dia punya perkembangan dia lambat. Ya, pediatrician di luar sana atau kanak-kanak mengatakan perkembangan anak-anak semua terencat disebabkan dia tak nampak kita bercakap. Dia tak jumpa orang. So banyak kanak-kanak yang lambat bercakap, ya, lambat berinteraksi, tak tahu berinteraksi. This is definitely a new thing. Kan, benda yang baru dan disebabkan masalah ini. Dan kita nak berterusan, kan. Buat apa kita nak lahirkan generasi baru tapi tak ada kualiti hidup. Macam kita ada, kan? Saya betul-betul merayulah bagi mereka yang masih sangsi, tak pasti untuk terus tampil ke depan dan dapatkan vaksin so that kita dapat herd immunity yang kita nak untuk negara kita. Ramai yang kurang menyedari peri pentingnya menjaga keselamatan dan lebih tepat kebersihan diri. Kerana virus atau musuh yang menyerang kita kali ini adalah kuman yang tidak dapat dilihat menerusi mata kasar. Yang pasti, faktor kebersihan adalah elemen utama yang perlu dititikberatkan. Penggunaan sanitasi, sabun pencuci yang mampu membunuh kuman COVID dan amalan kerap membasuh tangan dan mandi patut dijadikan amalan dalam norma baharu. Adakah masyarakat terbeban dengan situasi ini dan mampukah kisah sebenar bekas pesakit COVID ini mampu mendatangkan kesedaran buat kita semua? Jom kita saksikan. Sebenarnya masa mula-mula jadi memanglah rasa beban, tapi bila dah terbiasa kan, dah banyak kali dah lebih setahun, dia akan macam terbiasa dan ini membuatkan kita macam sentiasa menjaga kebersihan. Kalau dulu sebelum makan kadang-kadang kita rasa macam dah, sebelum tu dah basuh, tak sabun pun tak apa, tapi ni kita sabun, basuh tangan dulu bersih-bersih baru boleh ni lah. So sebab nak menghilangkan bakteria kan, yang itu pandemik sekarang ni, bagi saya sebenarnya bagus juga sebab yalah nak bagi diri bersih kan. So jadi macam kalau nak dapat penyakit tu rasanya susah kot. Sebenarnya saya dah demam 4 hari masa tu. Dah demam 4 hari. Lepas tu saya bekerja macam biasa lah. Tapi makan Panadol lah. Makan Panadol 2 biji. Pagi naik bekerja makan 2 biji. Kan tengah hari 2 biji. Boleh tahan lah benda tu kan. Saya ingat demam biasa je. Lepas tu bila sampai office, saya rasa tak sedap badan. Tapi paksa juga kerja lah. Dah makan Panadol rasa segar lah. Tapi kejap demam, kejap elok, kejap demam, kejap elok. Lepas tu besoknya, saya tak besoknya sebab kita sini bekerja selang-seli. Maksud hari ni bekerja, besok tak kerja kan. Jadi kena hari ketiga tu, dah hari keempat masuk hari kelima, kawan beritahu
dia positif. Kawan beritahu, dia telefon kata dia positif kata, sebab yang terakhir itu saya ada jumpa dia lah kat luar semua. Dia kata dia positif. Jadi bila dia kata dia positif, saya kata, ush, patutlah saya rasa badan lain macam. Sebab simptomnya badan sakit, sakit tekak, demam, sesema, saya sakit badan semua. Lepas tu rasa pening kepala. Kata demam ni, apa salah demam dia lain macam pula kan. Lepas tu bila dia call, dia kata dia positif. Saya teruslah pergi ke Hospital Sungai Buloh. Pergi swab test. Bila swab test tu, keputusan tak keluar itu. Keputusan dia besok keluar. Jadi dah lepas swab saya balik rumah lah, macam biasalah, jumpa family apa semua, tak ada apalah. Dah rasa lain macam badan dah. Besoknya pagi-pagi saya call Hospital Sungai Buloh, dia kata positif. Aduh, hai. Anak isteri semua dah, kita dah bersalam, dah makan sama dah. Jadi apabila dia kata positif itu, rumah saya pun pergilah swab test apa semua. Rupa satu rumah dah. 5 orang sekali. Dan anak saya pula, kebetulan anak saya yang perempuan tu pula pesakit buah pinggang. Jadi itu yang agak kelang kabut tu. Telefon Star KL kata kena bawa apa dia pun dah swab test, dia pun positif juga. Anak perempuan saya 2 orang positif, anak lelaki 1 orang positif dan isteri saya lah. Dan termasuk saya lah, 5 orang semualah. Yang duduk semua positif. Saya jadi besok tapi bila keputusan dah keluar, saya terus pergi CAC yang kat Kelang tu. Sebab saya duduk kat Padan Jawa Kelang ni. Sepadan Shah Alam Padan Jawa, Shah Alam Menang Kelang ni. So dia suruh pergi Kelang. Saya pergi Seri Andalas. Pergi sana. Dan doktor cek apa semua, dia kata dia tengok simptom tu teruk kan. Sebab lagi satu saya dah berumur. Saya umur dah 54. Jadi dia kata tengok pada simptom ni, cik kena pergi Maib lah, dia kata. Dalam pukul 5 nanti dia datang ambil, dia kata. Bawa Maib. Tak, yang lain okey, yang lain sebab dia orang tak ada simptom, saya semua ada dengan cerit berit sekali. Pernafasan sesak, dah mula sesak nafas lah. Jadi bila dah dalam saya selesai kat Kelang tu pukul 3 ke 4 itu, pukul 5 datang ambil kat rumah. Tu kelang kabut lah. Yang daripada KL datang, daripada Kelang pun datang. Yang KL ni pasal anak saya pesakit buah pinggang tu. Dia pernah buat transplant. Jadi dia kena doktor pakar saja yang merawat dia. Jadi doktor transplant kata sekejap lagi ambulans daripada KL datang ambil, kata. So dia kena pergi KL lah. Dan saya waktu yang sama yang Kelang punya pun sampai dan saya kena bawa pergi Maib lah. Dalam tu tak ada apa, dia macam biasa je. Sebab yang tempat yang saya pergi ni, sebab saya yang peringkat 3 punya. Peringkat 3, dia tulis itu peringkat 3A. Yang sebab dia ada tempat yang teruk, ada tempat yang peringkat 4, ada peringkat 5. Saya ni yang 1 hingga 3 punya. 1 hingga 3 ni yang biasanya 1, 2, 3 ni batuk, demam, sesema tu je lah. Dan kalau masuk 3 tu dah start sikit dada lah tu. Ada start nafas lah. Sebab saya sampai sana pada hari ke-5 saya kena rasanya. Hari ke-5 saya masuk sana. Jadi dia terus sampai sana malam. Lepas isyak tu masuk Maib. Dalam pukul 2 pagi saya sesak nafas. Rasa dah start mula sesak nafas lah. Tu saya, tapi yang okeynya sana pasal dia ada doktor bertugas 24 jam kan. Nanti doktor bila dia kata tahap 3 dah start sakit dada tu, fikirnya dah nak pergi lah. Macam sebab kita dah berumur kan. Kita dah berumur, alamak sebab rasa tak tahan ni kata ni. Agak-agak lepas makan ubat tu, sebab sebelum tu dah X-ray semua dah. Sampai sana kita terus X-ray, dia terus X-ray.
X-ray cek dalam badan semua kan. Kondisi badan kita macam mana, dia X-ray dulu. Sampai-sampai tu X-ray. Itu yang kata pukul 2 pagi tu sesak nafas tu, jumpa doktor tu. Kenapa sesak nafas ni? Itu ada bagi ubat semua tu. Tu fikir balik, ini besok saya tak bangun balik ni. Sebab badan semua dah sakit kan. Semua bisa-bisa badan. Dengan sesak nafasnya, dengan batuknya tak berhenti. Lepas tu bau, yang paling teruk sekali bau tak ada lah. Yang jadi saya terpaksa juga pergi ke CAC tu pasal saya tekap dengan ubat gegat kat hidung. Ubat gegat kan kuat bau kan. Saya tekap kat hidung tak ada bau. Tu saya pergi Kelang tu. Nasihat saya tu je lah, harap semua orang ambil vaksin lah. Sebab apabila ambil vaksin ni, kita lebih ada defend lah. Pasal kalau rasanya sebab saya dah cucuk 1 kali vaksin. Cuma yang kedua tu saya tak sempat. Saya keluar daripada, saya habis kuarantin 22. Saya cucuk 23. 23 tu nak pergi potong gelang tu pula. Anak isteri saya nak potong gelang tu kan. Jadi tak dan nak pergi ke sini. Tapi rasanya kalau hari tu tak ada vaksin tu mungkin lagi teruk lah. Dia ada defense sikit lah pasal ada vaksin tu. Kalau tak ada vaksin tu teruk juga tu. Kita kini berada di penghujung rancangan. Jangan lupa tingkatkan kebersihan dalam diri, keluarga dan persekitaran. Virus dan kuman tidak akan mudah merebak sekiranya kita mengamalkan kebersihan diri yang baik. Saya Syasha Yusof dan sehingga kita berjumpa lagi.